Assalamualaikum tuan-tuan, apa khabar? Tuan-tuan dah masuk, tolong bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan line internet tempat tuan-tuan clear ataupun tidak Nanti sekejap lagi kita start. Siapa yang janji dengan kawan-kawan untuk ajak mereka join kelas kita boleh text mereka lah sekarang WhatsApp ke apa ke yang janji dengan kawan-kawan surau ke, adik-beradik ke, saudara mara ke. Beritahu dengan dia, Ustaz Nasar dah ready tu, jom join. Nah, cerita Silakan, hari ini kita bahaskan ayat yang baru ayat yang ke-41 daripada surah Yasin. Silakan jemput masuk. Kalau tuan-tuan yang dapat notification daripada kawan-kawan ke saudara mara ke kan, tuan-tuan follow lah nanti tiap-tiap petang. Tuan-tuan mudah-mudahan tuan-tuan dapat notification so tak adalah lupa pertemuan kita setiap petang insya-Allah Siapa yang baru join nak bagi tahu kita punya program ni Sabtu Ahad tak ada. Tapi program kita untuk sekarang ni hari Rabu je yang tak ada, Isnin, Selasa, Khamis, Jumaat. Silakan. Jemput masuk. Siapa yang baru masuk, saya Ustaz Nasar dan mudah-mudahan ukhuwah kita berkekalan lah insya-Allah. Silakan jemput masuk. Ayat kita hari ni ayat 41 tuan-tuan Siapa yang baru masuk bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak. Silakan jemput masuk. Silakan jemput masuk. Silakan jemput masuk. Bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak Sebentar lagi kita start insya-Allah. Kita akan bahaskan ayat yang ke-41 dari surah Yasin insya-Allah. Silakan jemput masuk. Silakan tuan-tuan. Silakan. Siapa yang janji dengan kawan-kawan untuk join kelas kita boleh text mereka lah, beritahu kita akan mulakan kelas kita sebentar lagi Sebab tak semua di kalangan tuan-tuan yang dapat notification tau. Sebab dia ada limitation yang FB akan bagi notification tu. Jadi saya sarankan kalau tuan-tuan dah ajak kawan-kawan tu janganlah harapkan sangat FB yang bagi notification. Tuan-tuan bantu kita untuk bagi tahu, ingatkan kawan-kawan Silakan jemput masuk. Hari ini kita bahaskan ayat yang ke-41 dari surah Yasin dan tuan-tuan yang tak ada Al-Quran di tangan pun tak apa, nanti saya akan share skrin yang sama insya-Allah. So tuan-tuan insya-Allah kita mulakan sama-sama pengajian kita. Sama-sama kita baca Ummul Kitab surah Fatihah. Mudah-mudahan Allah tambah hidayah kita insya-Allah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana syrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang saya sebut tadi, insya-Allah hari ini kita akan bahaskan ayat yang ke-41 dari surah Yasin, tuan-tuan. So, kalau tuan-tuan tak ada Quran di tangan pun tak apa, seperti mana yang saya sebutkan tadi, saya akan share screen, jadi di situ lebih mudah tuan-tuan. Sebab kalau kita share screen yang sama, bila saya nak share dengan tuan-tuan, nak jelaskan dengan menggunakan diagram ya. Jadi diagram tu saya akan masukkan dalam screen kita, jadi tuan-tuan pun boleh tengok screen mana yang saya guna, tuan-tuan boleh tahu apa tu muka surat mana kita punya diagram tu kan. Kalau tuan-tuan yang belum download kita punya diagram tu, tuan-tuan boleh pergi dekat ustaznasar.com. Di situ pun tuan-tuan boleh download kita punya Kamus Al-Furqan. Kamus Al-Furqan ni nanti tuan-tuan tengok macam mana format dia, sangat mudah. Ni untuk pelajar-pelajar yang baru join kita lah. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh stay dengan program kita dan mudah-mudahan ada manfaat daripada program ni. So siapa-siapa pelajar yang baru, format kita mudah saja. Saya akan bacakan ayat 41 dan kalau tuan-tuan nak follow pun boleh. Ramai yang hafal dah kan surah Yasin. Kalau tak hafal pun bila orang baca kita boleh follow kan. Surah Yasin ni memang surah yang paling popular kat dalam Malaysia. Tapi itulah bila kita baca tapi kita tak tahu apa lah message yang Allah Taala nak sampaikan pada kita kan. Sebab tu program ni diadakan lah yang pertama kita akan baca ayat Quran tu ya, kemudian kita akan fahamkan makna apa yang tertulis dekat dalam ayat tu, apa cerita dekat ayat tu apa yang Allah Taala nak sampaikan melalui apa kita panggil, apa yang tersurat lah kemudian baru kita bahaskan apa sebenarnya message yang Allah Taala nak sampaikan di sebalik ayat tersebut. Di hujung nanti baru kita bahaskan tentang technical ya. So tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok ayat tu, kita baca sama-sama dan saya pastikan tuan-tuan faham apa yang Allah Taala sampaikan dalam ayat ni. So ni ayat yang ke-41 ya. Sebentar saya besarkan tulisan dia. Saya enlarge. Okey. Baik, ayat ni kita boleh consider sebagai satu rangkap sajalah nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Nah, itu ayat dia. Wa ayatun lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun, kata Allah ya. Dan ayatun lahum, satu lagi tanda kekuasaan, satu lagi tanda kebesaran untuk mereka, kebesaran Allah maksudnya. Satu lagi tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah untuk mereka, anna sesungguhnya kami, kata Allah, hamalna dzurriyyatahum. Kami angkut dalam konteks ni hamalna boleh tuan-tuan kata kami bawa pun hamalna juga kami angkut pun hamal. Tengok kesesuaian ayat tu kalau macam perempuan yang yang mengandung kita panggil hamil kan, daripada sumber perkataan yang sama kami angkut zurriyatahum, keturunan mereka, kata Allah kami angkut keturunan mereka fil fulki, di kapal, dalam kapal, kata Allah mashhun, yang penuh muatan, kapal yang penuh, kapal yang penuh, maknanya kapal yang penuh muatan. Dan satu lagi tanda kekuasaan kami untuk mereka, sesungguhnya kami angkut zuriat mereka dalam kapal yang penuh muatan. Ini maksud dia. Ya, okey. Dalam konteks ayat ni tuan-tuan, Allah menceritakan pada kita satu lagi kenikmatan. Nanti kan kita bahaskan apa message di sebalik ayat ni. Ya, satu lagi kenikmatan yang Allah Taala kurniakan kepada kita bagi membuktikan Allah Subhanahu Wa Taala itu dia besar dan kenapa kita perlu kena bertuhankan dia, dan kenapa kita perlu berterima kasih dan kenapa kita perlu kita menjadikan dia sebagai Tuhan kita. Ini salah satu lagi bukti Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Dan satu lagi tanda, kata Allah dan satu lagi tanda kekuasaan kami yang menjadi penyebab kenapa kamu mesti kena sembah Allah. Maksudnya kalau dalam konteks ni, dan satu lagi tanda untuk kamu kena sembah aku. Maksudnya kalau kita nak sebut dalam bahasa kita, Allah Taala lebih kurang macam itulah maksud dia. Dan salah satu lagi tanda kebesaran tanda kebesaran untuk mereka, sesungguhnya kami angkut keturunan mereka dalam kapal.
yang penuh dengan muatan. Ya tuan-tuan itu maksud ayat ni. Faham ya tuan-tuan Satu lagi tanda kebesaran kami ialah kami apa kami apa kita panggil kami kami pemudahkan kita boleh kata kami pemudahkan mereka mengangkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh. Tu maksudnya. So tuan-tuan faham ayat tu, tapi sebenarnya apa mesej di sebalik ayat tu tuan-tuan Apa mesej di sebalik ayat tu? Kalau tuan-tuan tengok dalam konteks ayat ni tuan-tuan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala tu apa ni Allah yang maha sempurna tu nikmat Allah yang maha sempurna itu Allah Ta'ala cerita kat kita sebelum ni, dia cerita pasal tanah yang Allah Ta'ala hidupkan. Selepas tanah tu mati, dan Allah Ta'ala tu hidupkan. Ingat tak tuan-tuan kalau dah lupa, tuan-tuan pergi balik dekat video-video kita yang sebelum ni kan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala sediakan untuk kita apa? Tumbuh-tumbuhan kan. Allah Ta'ala cerita sebelum ni kan. Tanah, kemudian tumbuh-tumbuhan yang kamu boleh buat kebun kan. Kemudian selain daripada itu Allah Ta'ala sebut dia sediakan tiap-tiap ciptaan dia tu dia pasang-pasangkan. Kita lelaki ada perempuan, kemudian pohon-pohon pun ada pohon jantan, ada pohon betina. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan berpasang-pasang. Itu semua adalah nikmat. Itu adalah satu kenikmatan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Kenapa kita kena bersyukur? Kenapa kita kena bertuhankan dia? Kenapa kita kena percaya bahawasanya dia mampu untuk kumpul kita pada satu tempat? Ada macam-macam sebab kenapa kita kena bertuhankan Allah. Ya, antara lain dalam ni Allah Ta'ala cerita nikmat-nikmat yang dikurniakan kepada kita. Seperti mana yang saya sebut tadilah, tanah tempat kamu tinggal, tempat kamu bercucuk tanam, kemudian tumbuh-tumbuhan, Kemudian Allah Ta'ala cerita pula selepas tu bulan yang Allah Ta'ala ciptakan untuk kita, kemudian matahari yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, kemudian malam dan siang yang terang dan gelap itu sebenarnya adalah satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan hari ini Allah Ta'ala menceritakan satu lagi penambahan nikmat. Kenapa kita kena bertuhankan Allah? Kenapa kita kena percaya bahawasanya Allah Ta'ala tu mampu kumpul kita, mampu bangkitkan kita semula? Ialah Allah Ta'ala suruh kita tengok tentang hal yang berkaitan dengan pengangkutan. Tuan-tuan tengoklah betapalah Allah Ta'ala tu sayangnya pada kita tuan-tuan. Jadi dalam konteks ayat ni tuan-tuan, Allah menzahirkan kasih sayang dia pada hamba-hamba dia. Allah menzahirkan kasih sayang kepada hamba-hamba dia. Dahlah disediakan tempat, disediakan makanan kan. Tempat tu maknanya tanah. Makanan tu tumbuh-tumbuhan tuan-tuan kemudian air hujan yang diturunkan tuan-tuan boleh hidup dan tumbuh-tumbuhan dan binatang ternakan, tapi dia tak sebutlah dalam ni tapi kita faham sendiri ada ada ternakan tu dicerita dekat dalam ayat lain Kemudian Allah Ta'ala ceritakan tempat yang selesa untuk kita tinggal malam siang pergantian tersebut musim dan sebagainya, itu semua adalah untuk kita nikmati kan. Kemudian dah tu tuan-tuan Allah Ta'ala cerita dalam ayat ni, selain daripada itu kami mudahkan perjalanan kamu. Kami mudahkan perjalanan kamu, kami sediakan satu kemudahan untuk kamu, kami timbulkan kapal supaya kamu boleh bergerak, supaya untuk menjadi pengangkutan kepada kamu tuan-tuan. Punyalah sayangnya Allah Subhanahu Taala pada kita tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan kalau macam tuan-tuan tinggal satu rumah betapa sayangnya mak bapak tuan-tuan pada tuan-tuan. Ni siapa yang dapat kemudahan ni lah Kalau andai kata mak bapak kita yang pertama sediakan rumah untuk kita tinggal, betul kan, sediakan bilik untuk kita tinggal. Kemudian selain daripada tu sediakan makanan, masakkan makanan untuk kita, punya sayangnya mak kita tu kat kita. Kemudian tuan-tuan, bapak kita belikan kereta pula tu untuk kita. Betapa sayangnya mak ayah kita pada kita. Itu baru mak ayah tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala ni sayang pada hamba dia lebih daripada mak bapak sayang pada anak-anak tuan-tuan Sediakan tempat, kemudian sediakan makanan kemudian dah sediakan makanan, selesakan malam terang. Kalau macam mak bapak tu sediakan lighting yang cantik dalam bilik, bolehlah kita cerita macam tu sebab ayat Quran ni kita kena relate dengan keadaan kita hari ni, sebab Quran tu dia relevan sepanjang masa, sepanjang zaman, semua tempat daripada semua orang kan, kita relate kan dalam keadaan kita hari ni bolehlah kita buat contoh begitu kan. Dan Allah Ta'ala selesakan kehidupan kita dengan menjadikan malam dan siang, terang dan gelap dan sebagainya kan. Kemudian Allah Ta'ala sebut hari ni aku bagi kamu kenderaan, tahu tak, kenderaan air lah hari ni dan kenderaan darat nanti kita cerita dalam ayat yang lain mungkin selepas ni ada disebutkan. Kami berikan kamu kenderaan, kami pemudahkan kamu untuk berjalan daripada satu tempat ke satu tempat menggunakan kenderaan air tuan-tuan. Tuan-tuan dalam konteks ini memang Allah Subhanahu Wa Taala itu menzahirkan kasih sayang pada hamba-hamba dia.
Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita untuk berjalan di atas air menggunakan kapal supaya kita boleh meneroka ke tempat yang jauh. Betul tak? Kita boleh meneroka ke tempat yang jauh. Boleh meroka ke benua-benua yang lain. Kita ni kan atas pulau, sebesar mana pun kita kan benua kan. Kemudian nak pergi benua yang kedua tu, tuan-tuan naik unta tak boleh. Tuan-tuan naik kereta pun tak boleh. Kalau dulu kena naik kapal. Sampai sekarang tuan-tuan boleh naik kapal. Cuma sekarang ni ada kemudahan yang lain, tuan-tuan boleh naik kapal terbang kan. Tak apalah, tapi dalam konteks saya ni Allah menceritakan tentang kemudahan kapal tu, tuan-tuan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bagi signal dekat sini, katalah tempat kamu tu tandus, tempat kamu tu tandus, tempat kamu terkering, makanan dah tak ada kan, ataupun tak banyak sumber makanan ni. Jadi Allah SWT ni bagi signal kat sini, pergilah tempat lain, pergilah hijrah tempat lain. Hijrah tempat lain, tempat yang lebih subur. Tuan-tuan bandingkan orang-orang di negara Arab, kering, tandus kan, di Afrika dan sebagainya kan. Jadi pergilah ke poin yang kedua, pergilah ke tempat lain, pergilah hijrah. Kan boleh naik kapal, tu maksud dia. Kalau kamu di darat, boleh ikut jalan darat. Tapi kalau kamu berada di kawasan yang berdekatan dengan air, pergi naik kapal, pergi berhijrah ke tempat lain, ke tanah yang lebih subur. Kamu boleh bercucuk tanam di tempat yang lain, di tempat yang lebih baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam konteks yang ini, bawa anak cucu kamu. Punyalah sayang. Tuan-tuan bayang kalau orang dululah ataupun orang sekarang, tuan-tuan naik kenderaan kereta contohnya kan, atau van, banyak manalah tuan-tuan boleh bawa barang. Tapi kalau tuan-tuan naik kapal, kapal tu boleh angkut jauh lebih banyak daripada apa yang tuan-tuan boleh angkut ikut jalan darat. Betul tak? Ada tak kenderaan di darat ni tuan-tuan yang dia boleh angkut sama banyak dengan kenderaan yang boleh angkut kontainer-kontainer dalam kapal? Saya rasa tak ada lah tuan-tuan. Saya rasa tak ada. Tuan-tuan bayang perbandingan antara kapal kontainer yang besar, kapal laut yang besar tu, banyaknya barang itu, ada tak kenderaan darat yang boleh bawa sebanyak itu barang? Rasa saya macam tak ada kan? Macam tak ada. So Allah Ta'ala kata bawa anak cucu. Kamu nak bawa apa pun bawa. Lalui jalan air, kamu pindah ataupun kamu hijrah ke tempat lain, bawalah perbekalan. Anak cucu semua kamu boleh bawa, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ikut jalan air ni kalau tuan-tuan boleh pindah, tentulah ke tempat yang lebih jauh kan. Cari tempat yang lebih baik. Jauh sebelum daripada ayat ni turun tuan-tuan, Allah Ta'ala ni ceritakan pada kita jugalah kan. Allah Ta'ala ni dah mempermudahkan Nabi Nuh. Ingat tak Nabi Nuh? Nabi Nuh tu menyelamatkan diri dia menggunakan pengangkutan air atas perintah Allah juga. Betul kan? Allah Ta'ala turunkan air, jadi Allah bagi signal kat dia, selamatkan diri kamu dengan menggunakan pengangkutan air ataupun kapal. Dalam konteks masa tu, Allah Ta'ala matikan habis semua yang hidup sebelum itu. Matikan habis semua yang hidup sebelum itu. Jadi yang hidup hanyalah Nabi Nuh dan keturunan dia yang ada dekat dalam kapal tu. Selain daripada tu, Nabi Nuh ni dia penuhkan kapal itu dengan apa tahu? Dengan tumbuh-tumbuhan ni, sebab bila air dah habis, dia boleh tanam semula ataupun dia boleh hidupkan semula pohon-pohon tu di atas tanah seperti biasa. Jadi tuan-tuan, itulah tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Dalam konteks ini dia lebih menceritakan seolah-olah macam cerita pasal Nabi Nuh kan. Cuma sebelum tu tak ada cerita pasal Nabi Nuh. Tapi tiba-tiba keluar pula cerita Nabi Nuh. Sebabnya Nabi Nuh lah yang dikenali orang yang berada di atas kapal bersama dengan keturunan dia. Tuan-tuan Okey. Jadi tuan-tuan, dalam konteks ayat ni lah, kalau tuan-tuan tengok, ini adalah salah satu daripada tanda bahawasanya Allah itu wajib kita jadikan dia sebagai Tuhan, tuan-tuan. Manalah ada orang yang lebih sayang pada kita ni selain daripada Allah. Jadi dengan sebab itulah kita kena berterima kasih dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam konteks ayat ini tuan-tuan, kita sepatutnya kena tambah keimanan kita, kena tambah rasa syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengurniakan kepada kita kemudahan untuk kita bergerak dari satu poin ke satu poin yang lain atas apa-apa urusan, tuan-tuan. Sayangnya Allah pada kita, tuan-tuan kan. Sebab kalau kita nak ikut jalan darat, bukan semua tempat yang mudah kan. Ada yang gunung dan sebagainya. Ikut jalan air mudah sikit, tapi ada cabaran lain lah, kita ada ombak dan sebagainya. Dan Allah Ta'ala bagi pula ilmu pada kita, betul tak? Macam mana kita nak tengok waktu bila air laluan ni, waktu bila air tenang, waktu bila air akan jadi gelombang dan sebagainya. Itu semua adalah dari ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga dengan laluan kapal tu, tengok bintang dan sebagainya. Itu semua adalah ilmu Allah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada orang-orang yang nak belajar. Tuan-tuan Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala beri isyarat dalam konteks ini ialah
diperbolehkan kita dan dipermudahkan kita untuk berhijrah. Seperti mana saya sebut tadi, diperbolehkan dan dipermudahkan. Diperbolehkan dan dipermudahkan kita untuk berhijrah daripada satu tempat ke satu tempat yang lain atas segala urusan lah. So urusannya ada banyak manfaat dia, tuan-tuan. Ada 1001 macam manfaat dalam konteks saya ini. Apa hikmah dia, apa kelebihan tuan-tuan berhijrah? Yang pertama sekali lah untuk mencari kekayaan. Tuan-tuan tengok berapa ramai orang yang kaya selepas dia berhijrah daripada kampung halaman dia ke tempat yang lain. Kan daripada kampung dia tak ada apa-apa peluang dan pergi ke bandar. Kalau dalam konteks jalan darat lah. Kalau dalam konteks jalan laut lah. Ramai orang, dia sebenarnya kalau secara psikologinya tuan-tuan pun tahu kan, bila kita berada di tempat orang, kita punya semangat untuk majukan diri itu tentulah lebih membara berbanding dengan orang yang memang tinggal di kawasan tempat tersebut, betul kan? Jadi sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok bangsa lain ni, orang Cina ke, kalau dia datang dekat sini dengan sebab dia nak mulakan sesuatu perniagaan dan sebagainya, di sini kenapa mereka lebih rajin? Sebab mereka ialah orang luar yang datang ke sini. Kemudian sifat tu diturunkanlah pada anak-anak dia. Begitu juga dengan orang Melayu. Kalau orang Melayu ni tuan-tuan, dia pergi ke negara lain untuk dimulakan perniagaan dia, tentu dia lebih rajin daripada orang tempatan. Contohnya macam tuan-tuan daripada Malaysia dulu-dulu lah, tuan-tuan nenek kita ke ataupun orang yang kita kenal kan, pergi berhijrah ke negeri China. Sebab apa? Sebab nak niaga contohnya kan. Jadi dia kerja kuat terlebih daripada orang Cina. Dan tak mustahil mereka tu lebih berjaya daripada orang yang memang orang Cina yang tinggal di negeri China. So benda tu memang orang-orang yang suka berhijrah ni biasanya dia akan lebih berjaya, tuan-tuan. So cari kekayaan ni, ataupun yang kedua tuan-tuan boleh dapat saudara baru kan. Saudara baru, kenalan baru. Saudara baru ni macam keturunan kita, anak-anak kita kahwin dengan orang tempatan di tempat tu. Walaupun tuan-tuan ni kebanyakan tuan-tuan yang tonton cerita saya ni tuan-tuan. Tuan-tuan bukan berasal daripada kampung tuan-tuan kebanyakannya. Adalah juga tapi tak banyak. Mesti tuan-tuan dulu tanya-tanya atuk nenek daripada mana? Oh, atuk nenek daripada Sumatera kan, ada orang Minang tu tak? Ada di kalangan tuan-tuan orang Minang kan? Ataupun daripada mana? Saya ni daripada daripada Jawa, ada keturunan Jawa kan. Sekurang-kurangnya daripada Indonesia. Ataupun tuan-tuan daripada mana? Tanya, oh saya atuk-atuk saya dari negeri Cina. Cina lepas tu datang sini kahwin dengan orang sini kan, ataupun daripada Pakistan, daripada India dan sebagainya. So bila dia lama kat sini kahwin dengan orang sini dan sebagainya. So yang pertama tuan-tuan nak cari rezeki, yang kedua tuan-tuan boleh dapat kenalan baru ataupun bersaudara dengan kelompok bangsa yang lain, tuan-tuan kan. Kemudian tuan-tuan boleh sebarkan kebaikan kepada orang lain. Yang kalau macam sahabat Rasulullah SAW tu, selain daripada kebaikan dia sebarkan dakwah dan sebagainya. Itu semua adalah hikmah daripada tuan-tuan berpindah daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Dalam bahasa agama dia panggil apa? Dia panggil hijrah. Tuan-tuan ni dia panggil hijrah. So walau bagaimanapun tuan-tuan ni, sebenarnya memang kewajipan kita sebenarnya untuk bermusafir ni. Kalau tak berhijrah pun kita kena berjalan jauh. Kalau dalam agama Islam ni sekali semua hidup mesti kena jalan jauh. Ini khusus untuk orang yang berada di luar daripada Mekah lah. Kita kena, kan wajib untuk kita pergi Mekah. Betul, menunaikan fardu haji kan kewajipan. Jadi sekali semua hidup wajib kamu pergi musafir jalan jauh. Khususnya untuk orang kita lah, orang jauh lah, orang Malaysia kan. Jadi wajib pergi sekali. Kalau mampulah, kalau tak mampu tak apa. Tapi wajib pergi. Wajib pergi jalan jauh. Sebab apa tahu? Sebab Allah SWT ni nak kita umat Islam ni terbuka sikit minda. Jadi bila kita berada di tempat yang lain, kita bersama-sama dengan orang daripada benua yang lain, kita berada di satu tempat, kita dapat tengok culture orang, betul kan? Kita dapat tengok macam manalah keadaannya, rupa paras dia orang pun berbeza. Betul kan tuan? Rupa paras berbeza dan sebagainya. Jangan duduk dalam kampung kamu saja, pergi keluar. Allah Ta'ala ni nak kita ni buka minda kita. So sebab tu diwajibkan kita, antara sebab lah, ada 1001 macam sebab yang lain ni. Di antara sebab dalam konteks saya ni ialah Allah SWT ni nak kita pergi bermusafir, jalan jauh sekali. Antara sebab ni ialah supaya tengok orang lain punya culture. Jangan duduk jadi macam katak bawah tepurung. Itulah maksud dia. Kalau kita tengok dalam apa? Kalau kita tengok bidalan dalam bahasa Melayu, jangan jadi katak dalam tempurung, tuan-tuan. Okey. Dalam konteks saya ni tuan-tuan ni, Allah SWT tu nak kita pergi bermusafir jauh, seperti mana saya sebut tadi, kita pergi haji kan. Jadi dalam konteks saya ni ialah menggunakan jalan air, ya. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu, mungkin orang yang 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun dulu kalau dia baca ayat ni, dia lebih dapat feel. Sebab apa? Waktu tu kapal terbang belum seperti hari ni. Jadi waktu tu kalau orang nak pergi haji, nak pergi umrah, semua kena haji lah biasanya.
Orang nak pergi haji, orang akan naik kapal laut kan. Jadi ayat ni betul-betul kena dengan keadaan mereka pada waktu tersebut. Jadi kalau hari ni tuan-tuan biasa naik kapal terbang kan, tapi boleh tak naik kapal laut? Boleh juga. Okey tuan-tuan. Ada banyak lagi. Saya nak sebenarnya tuan-tuan, ni saya bagi tahu tuan-tuan betul-betul lah. Sebenarnya apa yang saya jelaskan pada tuan-tuan ataupun hikmah daripada ayat ni yang saya kongsi dengan tuan-tuan ni, tuan-tuan jangan nak harapkan ataupun tuan-tuan jangan tak ambil apa kita panggil lah, tak tengok teknik tau. Tengoklah teknik macam mana kita tengok ayat tu dan kita keluarkan manfaat ataupun hikmah daripada ayat tu tuan-tuan. Sebab apa tahu? Sebab itulah point dia kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ni, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ni dia apa ni? Dia suruh kita untuk ambil manfaat daripada ayat. Dia suruh kita baca Al-Quran kan. Jangan baca saja, ambil hikmah daripada ayat tersebut. So tuan-tuan jangan harapkan saya saja, tuan-tuan cuba cari sendiri. Jadi bila tuan-tuan bersama dengan saya dekat sini, ni poin yang saya keluarkan dan tuan-tuan ada poin tuan-tuan yang lebih mantap. Kalau tuan-tuan nak share dengan saya pun tak apa, tak ada masalah. Tuan-tuan boleh komen kat Ustaz, pada pendapat saya begini. Jadi biasanya pendapat tu tak ada yang salah lah. Takkanlah tuan-tuan ni nak lari terlampau jauh sangat. Dalam konteks ayat tu kan Allah Ta'ala cerita pasal pengangkutan air. Tiba-tiba tuan-tuan kata kita kena apa, tuan-tuan buat cerita. Takkanlah tuan-tuan sampai apa makna, contohnya macam Ustaz tuan-tuan bawalah satu cerita yang terlampau menyimpang sangat daripada ayat tu, itu takkan sampai macam tu kan. Jadi tuan-tuan tahu apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan pada kita, hikmah daripada ayat tersebut. So kita ambil teknikal pula tuan-tuan. Apa yang kita boleh ambil dalam konteks hari ini, apa yang saya boleh jelaskan pada tuan-tuan. Okay, hari ini saya nak jelaskan tentang apa tahu, tentang dua isim berpasangan. Kalau dua isim berpasangan ni ada dia. Al-Fulki Al-Mashhuni. Al-Fulki Al-Mashhuni. Jadi saya jelaskan. Kita tengok daripada awal dulu tuan-tuan. Okey, wa ayatun lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Wa ni kalimat yang pertama maknanya dan, tahu. Ini sebenarnya waw permulaan cerita. Saya pernah jelaskan pada tuan-tuan sebelum ni. Waw permulaan cerita ni tuan-tuan dalam konteks bahasa Melayu moden dia tak ada terjemahan tau. Dia tak ada terjemahan dalam konteks bahasa Melayu moden. Sebab apa tahu? Kalau macam dalam kalau tuan-tuan tengok kalau tuan-tuan pernah baca hikayat buku lama-lama kan, bila dia nak mulakan satu-satu paragraf tu kadang-kadang dia ada kata al-kisah kan, ataupun sebermulalah kan. Itu kita panggil waw tu ialah kalau dalam bahasa Arab itulah dia sebermula ke ataupun al-kisah tu. Tak cerita Ramli. Al-kisah sang kancil datang itu sebenarnya kita panggil waw istinaf ataupun waw permulaan cerita. Jadi kalau dalam bahasa Melayu moden ni tak ada. Waw ni ada 5 jenis dalam Al-Quran. Salah satu daripadanya waw itulah permulaan cerita. Tapi yang paling banyak dekat dalam Al-Quran ialah waw penyambung cerita. Itu kita panggil wawul ataf. Nanti saya akan jelaskan lagi kalau kita setiap kali jumpa waw saya akan jelaskan. Lepas tu lagi waw apa? Waw sumpah pun ada. Waw sumpah ni terjemahannya pun bukan dan, terjemahannya demi. Tahu ada waw lain kita panggil wawul hal. Waw hal ni terjemahan yang sesuai ialah sedangkan tau. Ali dia tidur, wa dia duduk. Jadi waw tu sedangkan dia duduk. Ali dia tidur sedangkan dia duduk contohnya. Kemudian ada waw kita panggil wawul ma'iyah atau waw bersama. Ali dia tidur, wa kucing. Jadi Ali dia tidur dan kucing tak sesuai. Ali tidur bersama kucing. Ma'iyah tu maknanya waw bersama. Jadi dia ada 5 jenis waw. Jadi waw yang tuan-tuan jumpa kat dalam ni kita panggil dia wawul istinaf. Apa makna istinaf? Istinaf ni maknanya ialah waw permulaan cerita. So kalau dulu tuan-tuan belajar bahasa Arab, bila ustaz-ustaz guna istilah-istilah macam tu, tuan-tuan pun jadi pening. Jangan pening, relax. Sebenarnya kalau tuan-tuan terjemah dalam bahasa Melayu, benda tu mudah untuk difahami. Jadi itu yang kita buat dalam program kita. Okay, kita tengok kalimah yang kedua apa yang Allah Ta'ala guna. Okay, kemudian Allah Ta'ala sebut ayatun. Ayatun ni maknanya ayat ataupun tanda kebesaran. So ini merupakan kalimat isim tuan-tuan. So tanda isim dia kan tanwin, kan kita dah jelaskan banyak kali. So tanwin ni merupakan tanda dia merupakan kalimat isim. So kalau tuan-tuan tengok tuan-tuan yang baru join kita, tuan-tuan pergi download tuan-tuan punya diagram tu, pergi tengok diagram peringkat yang pertama, diagram yang pertama. So kalau tuan-tuan tengok ni nampak ni. Tanda-tanda isim nanti saya besarkan lagi Tanda-tanda isim yang pertama, kalau di pangkal kalimat itu ada alif lam. Dalam Quran ada 3 jenis kalimat saja, nama, perbuatan dan sendi. Kalau kalimat tu ada alif lam di pangkal, kalimat itu merupakan kalimat nama ataupun isim.
Kalimat isim ataupun nama ni merupakan semua benda, Allah dan semua yang Allah cipta, dan manusia dan semua benda yang manusia cipta. Itu termasuk dalam kelompok kalimat isim, tuan-tuan. So alif lam dekat dalam kalimat tu tak ada, ayatun kan, tak ada alif lam, bukan al ayat kan, tak ada al kan. Okay, yang kedua tanwin. Ni tanda yang kedua. Kalau ada alif lam ataupun tanwin, maka tanwin itu merupakan tanda yang kalimat itu merupakan kalimat isim juga. Yang ni yang ada. Kan ayatun, betul tak? Ayatun. So ada tanda isim, so kalimat itu merupakan kalimat isim. Tanda yang ketiga di baris bawah di ujung, tanda yang keempat kalimat itu merupakan kalimat isim melalui makna dia. So kita tengok ayatun tadi ada tanda isim dekat sini kan. Ni. So ini merupakan kalimat ni, kalimat isim dengan tanda dia. Lahum, la bagi, ini haraf jar, hum maknanya mereka. Ini juga merupakan kalimat isim. Ini kalimat haraf atau sendi. Kan saya kata tadi, dalam Quran ada 3 jenis kalimat saja. Sama ada isim, fi'il, haraf, nama, perbuatan sendi. So la tu kalimat sendi, dia dekat sini mak ni. Untuk ataupun bagi. So dia merupakan kalimat sendi. Tapi hum tu tuan-tuan, hum ni dia merupakan kalimat isim semula. So tuan-tuan pada peringkat yang kedua, bila tuan-tuan belajar kalimat isim, dah kenal isim, jadi saya jelaskan pada peringkat yang kedua ni, diagram yang kedua. Tuan-tuan boleh download. So isim ada 2 jenis, satu isim yang ada gelaran dan fungsi, satu lagi isim biasa. Kalau ayatun tadi dia isim biasa tuan-tuan. Sebab dia boleh berubah baris, dia boleh ayatun dalam ayat lain, ayatan dalam ayat lain, ayatin kan. Tapi kalau hum itu dia bukan, dia isim yang ada gelaran dan fungsi. Walaupun isim juga, tapi itu isim yang tuan-tuan tak boleh ubah sebutan dia. Kalau home lah, tak boleh, kalau apa dia tidak boleh diubah. Kalau anta lah, anta makna engkau kan, ana tu aku kan. So itu ialah kalimat isim yang ada gelaran dan fungsi dia. Apa gelaran dia? Isim ganti nama diri kita panggil. Fungsi dia apa? Fungsi dia menjadi ganti nama diri kepada seseorang ataupun sekelompok orang lah. Jadi dalam konteks ayat ini, dan satu tanda untuk mereka dalam konteks ayat ini semasa turun dia rujuk kepada orang-orang Quraisy, orang kafir Quraisy. Salah satu lagi tanda untuk mereka tu orang kafir Quraisy. Anna, sesungguhnya kami. Anna ni ada 2 kalimat. Yang pertama anna, sesungguhnya, na ni kami. Dia annana asalnya. Tapi Rasulullah ajar kita baca anna saja ya. So anna tu sesungguhnya, tu kalimat haraf, kalimat sendi. Kita panggil dia sebagai haraf taukid kan. Kalau tuan-tuan buka diagram kita yang kedua, dia ada dekat sini. Anna ataupun inna tu merupakan haraf taukid ataupun haraf penegasan. Mana haraf penegasan? Tu tolong saya cari tuan-tuan. Ni. Inna ataupun anna merupakan haraf penegasan kan, maknanya sesungguhnya kan. Haraf penegasan kan, penegasan sesungguhnya. Itu kita panggil haraf penegasan. Kemudian na kami ni ialah kalimat isim tapi isim ganti nama diri. Macam ni juga. So kami itu rujuk pada siapa? Kami itu rujuk kepada Allah dan kerajaannya. Hamalna merupakan kalimat fi'il iaitu fi'il madi. Nanti pertemuan yang lain saya lebih fokus kepada, mungkin kita akan jelaskan lagi tentang fi'il. Ini fi'il madi ganti nama dirinya kami. Kami ni rujuk kepada Allah dan kerajaannya. Ada tak maf'ulun bih? Maf'ulun bih ni maknanya yang diangkut. Yang kena buat lah. Maknanya kalau kami telah angkut, siapa yang kena angkut? Ada tak? Jawapannya ada Ustaz. Ni zuriyata ni. Kan di baris atas. Ini merupakan yang kena buat ataupun maf'ulun bih dipanggil. Maf'ulun bih. Syarat untuk jadi maf'ulun bih dalam Al-Quran, ujung dia kena baris atas. Ini tuan-tuan akan belajar pada peringkat yang ketiga kalau tuan-tuan belajar dengan sistem Al-Furqan. Mudah tuan-tuan sebenarnya bahasa Arab ni. Tapi kena ikut susunan dia satu-satu. Dia kan zuriyata kan, zuriyata tak baris atas kan tuan-tuan kan. Jadi dia berpangkat mansub, tanda mansub di baris atas. Okey, penyebab ni penyebab penting kerana dia merupakan maf'ulun bih, nampak nombor 3 ni. Maf'ulun bih makna apa? Maf'ulun bih maknanya yang kena buat ni nombor 3 ni. Sebab itulah kalimah zuriyata ni dia berbaris atas sebab dia merupakan maf'ulun bih. Apa makna maf'ulun bih? Yang kena buat. Dia kena apa? Dia kena angkut tu maksud dia. Kemudian hum maknanya mereka ni 2 kalimat. Tengok kalau 2 kalimat kita pisahkan dengan warna. Ni kalau pelajar-pelajar yang baru tengok kalau tuan-tuan download ni, tuan-tuan nak belajar bahasa Arab memang yang paling mudah tuan-tuan sebab kita pisahkan dia dengan warna, jadi tuan-tuan tahu ni kalimat berasingan Ustaz. Inna ni pun ada 2 kalimat Ustaz. Macam tu mathal mithlihi, ni 2 kalimat macam tu. Kita pisahkan dia dengan warna. So hum maknanya mereka, ini merupakan kalimat isim yang ada gelaran dan fungsi macam yang ni kan. So hum ni rujuk pada siapa tuan-tuan? Hum ni rujuk kepada Nabi Nuh alaihissalam. Umat Nabi Nuh. Kalau tuan-tuan tengok dalam kebanyakan penafsiran, dia kata ni cerita pasal Nabi Nuh. So kalau dia cerita pasal Nabi Nuh, so ini termasuk dalam hum ni refer kepada keturunan Nabi Nuh lah.
Ya, kalau anda kata, tuan-tuan kata, saya rasa ni tak ada kena-mena dengan Nabi Nuh. Ada juga pendapat yang kata ni bukan. So kalau bukan, tuan-tuan referkanlah kepada orang yang mengangkut, yang telah mengangkut keturunan dia menggunakan kapal. Kemudian fi merupakan kalimat haraf, iaitu harfu jar. Jadi kalimat al-fulki ni kalimat isim, ada alif lam di pangkal. So dia berbaris bawah dekat sini sebab fi. Sebab fi ni kita panggil dia haraf baris bawah, sebab kerja dia membari bawahkan kalimat selepas ni. Dia ni ada geng-geng dia lagi, tuan-tuan. Tuan-tuan kan nak tahu geng-geng di mana, tuan-tuan buka diagram kita yang pertama. Inilah semua geng-geng. Geng-geng dia ni. Kan fi kat sini kan. Ni semua ni kalau tuan-tuan nak tahu, dia ialah haraf jar. Haraf baris bawah. Memang kerja dia memberi baris bawah kepada kalimat selepas daripada dia. Jadi sebab itulah tuan-tuan tengok kalimat selepas daripada mana tadi? Kalimat daripada selepas fi ni, fulki ni dia baris bawah. Sebabkan oleh fi ni. Okey, al-mashhuni, ini maknanya yang penuh, kapal yang penuh, kapal yang sarat maksud dia. So fulkil mashhun ni tuan-tuan, ni kita panggil dua isim berpasangan. Ini adalah pasangan zat dan sifat. Zat dia ialah fulki, kapal, sifat dia ialah penuh. Kapal yang penuh maksud dia, kapal penuh. Kapal penuh. Apa dia dua isim berpasangan? Dua isim berpasangan ni tuan-tuan, dia merupakan dua-dua kalimat isim, Isim yang kedua tu dia menjelaskan tentang isim yang pertama. Kapal penuh ke, kapal kosong ke, kapal kopak ke, kapal bolong, kapal pecah ke, tak kira lah. So pecah tu ataupun penuh tu, itu sifat kepada kapal itu. So itu termasuk dalam pelajaran dua isim berpasangan. Kenapa masuk dalam pelajaran dua isim berpasangan? Sebab dua isim berpasangan ni ada dua jenis sebenarnya, tuan-tuan. Kadang-kadang dia pasangan zat dan sifat lah, macam al-fulkil mashhuni ni. Kadang-kadang dia pasangan sandar menyandar saja. Itu dalam istilah nahwu bahasa Arab dipanggil mudhaf dan mudhafun ilaih tau. Contohnya macam dia kapal aku, dia apa, kalau kapal memandu, dia membawa kapal dia membawa kapal ayah. Katalah ayah kita ada kapal kan. Dia membawa kapal ayah. Kalau dia bawa kapal ayah, itu dua isim berpasangan juga, tapi itu bukan pasangan zat dan sifat. Sebab ayah bukan kalimat sifat, tuan-tuan. Sifat ni apa? Sifat dia gemuk, sifat ni cantik, sifat ni kosong, sifat tu penuh kan. Jadi itu kita panggil pasangan zat dan sifat dia. Tapi kalau dia membawa kapal ayah, betul dia dua isim berpasangan, tapi itu bukan pasangan zat dan sifat. Itu kita panggil pasangan sandar menyandar saja. Dalam istilah nahwu itu kita panggil mudhaf dan mudhafun ilaih. Mudhaf dan mudhafun ilaih. Faham tak tuan-tuan? Mudhaf dan mudhafun ilaih, sandar menyandar, sandaran dan yang menyandar kepada kalimat tersebut. Tapi dua isim berpasangan juga. Tapi dalam konteks saya ini, tuan-tuan, itu merupakan pasangan zat dan sifat. So, tuan-tuan boleh tahu melalui dua teknik. Teknik yang pertama melalui makna lah, macam saya sebut tadi. Penuh, cantik, kapal cantik, saya bawa kapal besar, saya bawa kapal cantik, saya bawa kapal kecil, itu semua pasangan zat dan sifat. Tapi kalau saya bawa kapal ayah, bukan, saya bawa kapal Malaysia, saya bawa kapal Turki, itu bukan pasangan zat dan sifat, itu pasangan sandar menyandar saja. Itu pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih, walaupun dia termasuk dalam kelompok dua isim berpasangan, tuan-tuan. So tuan-tuan boleh tahu yang pertama dari kaedah makna macam saya sebut tadi. Yang kedua, tuan-tuan boleh tahu dari sudut teknikal. Macam ni dari sudut teknikal, tuan-tuan. Okay, dari sudut teknikal, kita tahu ni merupakan dua isim berpasangan, tapi pasangan zat dan sifat ialah kerana kalau nak jadi zat, dia boleh ada alif lam. Kalau dalam istilah lama bukan zat sifat, dia panggil mausuf dan sifat. Kalau nak jadi mausuf ataupun zat ni, dia tak boleh ada alif lam. Dia tak boleh ada alif lam. Jadi kita tengok sekali limbah, kita tahu ini bukan, ini ialah pasangan zat dan sifat. Yang kedua, tuan-tuan tahu, kalau pasangan zat dan sifat pula, dia kalau satu ada alif lam, dua-dua ada alif lam. Satu baris bawah, dua-dua kena baris bawah. Dia kena follow, sifat dia ni kena follow saja baris zat dia. Jadi bukan semua sama. Ini kalimat mufrad, ini kalimat mufrad, ini ada alif lam, ini ada alif lam, ini baris bawah satu, ini pun baris bawah satu. Nampak tak? So automatik kita tahu dari sudut teknikal dia merupakan pasangan zat dan sifat sebab dia follow semua benda. Follow dari sudut ada atau tidak alif lam, dia follow baris, semua dia follow. Singular pun, singular dengan plural pun dia follow. Dia punya feminine, masculine pun dia follow juga, jantina semua dia follow. Jadi itu menunjukkan dia merupakan pasangan zat dan sifat ataupun mausuf dan sifat. Faham tak? So tuan-tuan ni dah share ke belum ni? Tuan-tuan tolong share sekarang, please tolong share. Kalau kita dah nak habis dah. So tuan-tuan tolong share supaya tuan-tuan punya kawan-kawan di FB dapat manfaat. Kalau siapa tuan-tuan yang nak belajar dengan detail dan secara bersistem, tuan-tuan boleh pergi ke WhatsApp saya berminat dan hantar ke nombor hotline Al-Furqan 019 511 9000.
So kalau tuan-tuan nak join kelas daripada awal, okey tuan-tuan boleh apa kita panggil? Boleh hantar ke WhatsApp nombor tersebut. So terima kasih atas perhatian dan insya-Allah nanti kita jumpa lagi di lain pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.